lagi salah satu info yang sangat-sangat menggembirakan buat seluruh rakyat Malaysia, di mana baru-baru ini Rafizi membuat satu pengumuman dan mengatakan kerajaan menyasarkan peserta inisiatif pendapatan rakyat IPR terdiri daripada golongan miskin tegar, miskin dan B40 berupaya menjana pendapatan sekurang-kurangnya RM2,000 sebulan, kata Menteri Ekonomi Rafizi Ramli. Inilah yang saya katakan berita yang menggembirakan buat seluruh rakyat Malaysia pada hari ini. Jadi sebelum saya meneruskan isu yang menarik pada hari ini, mohon kiranya pertimbangkan, tolong tekan butang subscribe dan kongsikan video ini. Baru-baru ini, media ini berkata, IPR bantu miskin tegar jana pendapatan minimum RM2,000 sebulan. Ini satu berita gembira buat para golongan miskin tegar, miskin dan golongan B40. Dan sebelum itu tahniah saya ucapkan, dan kita berharap agar apa yang dikatakan Rafizi ini berjalan dengan lancar. Baru-baru ini katanya IPR dengan sasaran 100,000 peserta bertujuan meningkatkan pendapatan 3 golongan tersebut dengan melibatkan kerjasama kerajaan, rakyat dan rakan strategik, sekaligus membantu mereka keluar daripada garis kemiskinan yang ditetapkan pada RM1,900 sebulan. Katanya Rafizi, usahawan tani, contoh usahawan tani, mereka akan mula merasai pendapatan itu selepas hasil tuaian pertama tanaman mereka. Tetapi dalam tempoh menunggu hasil tuaian, kerajaan akan memberi allowance bulanan sebanyak RM500. Semua bantuan ini kita ambil kira selama 24 bulan. Termasuklah dari segi penyediaan tapak pertanian, infrastruktur, kelengkapan dan latihan. Katanya pada sidang media selepas majlis pelancaran IPR di stesen transit aliran ringan LRT Cempaka Ampang, Kuala Lumpur. Ini salah satu isu yang menggembirakan buat seluruh rakyat Malaysia. Dan tidak lupa juga turut hadir sama Menteri Besar Selangor, Datuk Seri Amiruddin Syahari, dan Menteri Besar Negeri Sembilan, Datuk Seri Aminuddin Harun. IPR merangkumi 3 modal, iaitu usahawan tani, inisiatif usahawan makanan, dan inisiatif operator perkhidmatan yang diwujudkan untuk menyelesaikan masalah ekonomi harian rakyat. Rafizi juga berkata, kerajaan persekutuan akan menyediakan seluas 800 ekar bersamaan dengan 323.7 hektar tanah sebagai permulaan untuk diusahakan oleh peserta usahawan tani sebelum diperluaskan kepada 5,000 ekar menerusi kerjasama daripada kerajaan negeri. Justru, katanya lagi, beliau akan berjumpa dengan setiap menteri dan ketua menteri supaya mereka memperuntukkan tanah di bawah kerajaan negeri untuk melaksanakan program ini di seluruh negara, katanya Rafizi. Ini salah satu inisiatif kerajaan perpaduan, dan kita berharap juga jangan sahaja ada isu-isu yang menimbulkan, yang meragukan di kalangan kampung, di mana pencerobohan berlaku disebabkan ingin mencari 800 ekar. Itu yang membimbangkan juga buat para
golongan-golongan yang tidak berkemampuan yang tinggal di pendalaman. Oke, baiklah, setakat Syam Forecast dari saya untuk Anda semua pada hari ini. Kita akan berjumpa lagi. Salam jumpa dan salam kenal. Bye-bye. Seperti mana yang telah kita tahu bahwa baru-baru ini bekas Perdana Menteri Malaysia Ismail Sabri Yaakob mengumumkan kemungkinan besar ia akan meninggalkan dunia politik. Namun hari ini satu lagi isu yang menggemparkan di mana Ismail Sabri mengesahkan bahwa ia tidak akan mempertahankan jawatan naib Presiden UMNO. Ini bermakna adakah Ismail akan meninggalkan dunia politik buat selama-lamanya. Oke, baiklah, sebelum saya meneruskan isu yang tergempar, mohon kiranya pertimbangkan tolong tekan butang subscribe dan kongsikan video ini. Terima kasih. Lebih kurang 10 menit yang lepas, media ini berkata, memandangkan tempoh penamaan calon bagi pemilihan UMNO semakin menghampiri tarikh akhir. Bekas Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob mengesahkan dia tidak akan mempertahankan jawatan naib presiden parti itu. Bagaimanapun, ahli Parlimen Berak tidak mahu mengulas punca mengapa dan keputusan itu dibuat, tetapi berkata dia akan mengeluarkan kenyataan media tidak lama lagi. UMNO sedang mengadakan pemilihan bagi jawatan naib presiden, jawatan majlis tertinggi dan jawatan kuasa bahagian pada 18 Mac ini. Manakala tarikh akhir pencalonan akan ditutup pada hari ini. Parti itu mempunyai 3 jawatan naib presiden. Setakat ini 8 pemimpin parti telah menyerahkan borang pencalonan untuk bertanding, termasuk 2 penyandangnya, Khalid Nordin dan Mazhir Khalid. 6 pemimpin lain yang bertanding untuk jawatan itu ialah Menteri Besar Pahang Wan Rosdi Wan Ismail, Setiausaha Agong BN Zamri Abdul Khadir, bekas Menteri Besar Johor Hasni Mohamad, bekas Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Rizal Merican Naina Merican, ahli Parlimen Titiwangsa Johari Gahani, dan Menteri dalam Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan Pembaharuan Institusi Azalina Othman Said. Perhimpunan Agong UMNO bulan lepas menerima pakai ketepikan tidak mempertandingkan jawatan presiden dan timbalan presiden parti. Ini salah satu isu yang sangat-sangat menakjubkan buat penyokong-penyokong UMNO, buat penyokong-penyokong Ismail Sabri, di mana Ismail Sabri tidak akan mempertahankan jawatan yang disandangkannya, yaitu naib presiden UMNO. Ini bermakna memang betul apa yang dikatakan Ismail Sabri bahwa ia akan meninggalkan dunia politik. Namun belum ada kes kita dengar, kes berkaitan dengan penyelewengan, pengubahan dan segalanya ketika pentadbiran Ismail Sabri. Ismail Sabri sangat bersih di mata rakyat berbanding dengan menteri-menteri yang lain yang didedahkan Anwar Ibrahim berkaitan dengan projek Jana Wibawa, berkaitan dengan RM 600 bilion, berkaitan juga dengan akaun bersatu yang didedahkan Anwar. Oke, jangan lupa tinggalkan komen Anda. Adakah Ismail ini salah satu bekas menteri yang amat-amat bersih dan bermarwah, tidak melakukan segala hal-hal yang dilarang? Dan adakah Ismail ini jika dicalonkan lagi sebagai pemimpin Malaysia, Perdana Menteri kita, adakah masih ramai lagi pengikut-pengikut Ismail Sabri?
tinggalkan komen Anda. Setakat info ringkas dari saya untuk Anda. Kita akan berjumpa lagi. Salam jumpa dan salam kenal. Bye-bye.